Baik, kita nak teruskan lagi perbincangan kita untuk anda. Dengan kali ini kita nak berbicara berkenaan dengan LHDN, lari cukai. Syarul, apa lari cukai? Dah bayar cukai belum? Dah bayar dah. Okey. Okey, baik, sedikitlah saya nak berkongsi bersama dengan anda tentang yang lari cukai ni. 1748 syarikat telah pun dikesan cuba larikan cukai. Ini yang ditunjukkan statistik oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri dalam tempoh 3 tahun sejak 2011. Kerajaan kita hampir-hampir kerugian sekitar 2.2 bilion. Akibat daripada perbuatan 1748 syarikat ini. Betul. Banyak tak banyak ni, Syarul? Wow. Tapi sebenarnya kalau kita lihat memetik ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak mengatakan bahawa orang-orang yang membayar cukai ini adalah orang yang cintakan negara. Orang yang tak membayar cukai ini dikatakan sebagai pengkhianat negara. Sebab apa? Dengan cukai itulah akan membantu dana negara dan seterusnya disalurkan bagi tujuan pembangunan yang akan dinikmati oleh kita sendiri. Baik, kita nak bersama dengan Tuan Rohaizat Abdul Fandi, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN, Cawangan Kuala Lumpur Bandar. Assalamualaikum Tuan Rohaizat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Ramadan Karim, sihat Ramadan ni? Alhamdulillah. Macam mana dah susut dah badan sikit Itu dah susut sikit. Okey, baik. Baik, Cik Razak, untuk pertama kalinya kan mungkin macam tadi kita cakap tentang LHDN ini tentang lari cukai. Mungkin penonton kita mungkin kurang pasti lagi macam mana boleh lari cukai. Boleh ke, ada ke potensi untuk mereka lari pada cukai ni? Jadi silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Ramadan al-Mubarak 1435 Hijri. Komplit. Kena bersama Ustaz ni, kena sama. Seperti biasa, ini adalah kali keempat Ustaz. Ya, Ustaz. Saya berada di studio TV Al-Hijrah. Bagi pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri, kami sangat-sangat menyanjung tinggi usaha TV Al-Hijrah menjemput kami untuk kami tampil memberikan penjelasan atau memberikan serba sedikit maklumat. Dan kesempatan juga tuan, saya ambil sedikit masa untuk bagi pihak rakan-rakan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa pesawat MH17 yang telah kita tahu mendapat musibah pada 17 hari bulan lalu. Semoga mereka tabah menghadapi dugaan daripada Yang Maha Esa pada bulan yang sangat-sangat mulia ini. Baik. Untuk menjawab soalan yang sangat, saya fikir ini adalah tajuk yang antara tajuk yang cantik di kalangan tajuk yang cantik yang kita pernah bawa sebelum ini. Lari cukai. Apakah lari cukai dan adakah senario-senario yang memungkinkan berlakunya pelarian cukai? Saya nak bawa, kita kena faham dulu apakah itu lari cukai. Lari itu kalau tuan sebut, dia tidak berada pada satu kedudukan statik, betul? Sprinter, Usain Bolt, dia akan berlari, dia akan bergerak daripada satu tempat permulaan sampai ke penghujung. Mana lari dia tidak berada pada tempat yang sepatutnya. Dia akan movement, dia akan bergerak. Sama juga konsep dengan cukai, lari cukai. Cukai ni kalau sekiranya Lembaga Hasil Dalam Negeri diamanahkan oleh kerajaan menjadi agen pemungut cukai dengan tujuan adalah memungut cukai sepatutnya. Kata orang kampung saya patut-patutlah. Cukai sepatutnya. Dan pembayar cukai pula bertanggungjawab untuk membayar cukai sepatutnya. Kalaulah kedua-dua elemen itu tidak berlangsung, pembayar cukai cuba untuk tidak membayar cukai sepatutnya, maka itulah konsep dipanggil lari cukai. Saya nak jelaskan juga dalam keadaan mana pelarian cukai ini boleh berlaku supaya terang lagi jelas, terang lagi bersuluh. Okey, yang pertama adalah di mana pembayar cukai dengan sengaja, keywordnya sengaja, bukan tidak sengaja. Sengaja meninggalkan apa-apa juga pendapatan yang sepatutnya dilaporkan dalam penyata keuangan. Contohnya? Contohnya ada contoh. Okay, saya bagi contoh. Ada pembayar cukai itu memiliki pendapatan daripada sumber perniagaan A. Dia ada beberapa perniagaan. Contohnya dia ada perniagaan perabot. Perabot dia lapor. Perabot dia lapor. Tapi ada satu perniagaan menjual basikal contohnya. Yang itu saya tahu tepilah. Itu duit saya. Contoh. Itu peribadi. Tidak meninggalkan apa-apa juga bentuk pendapatan yang sepatutnya. Kita dalam Malaysia ini, apa-apa juga disebut sebagai pendapatan kena lapor. Ada orang yang lapor sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Itu salah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah memberikan kenyataan ataupun catatan palsu dalam penyata kewangan. Contohnya, dia plug from the sky juga.
figure itu sebenarnya lebih daripada itu. Yang tadi dia ada perniagaan lain, dia tinggalkan perniagaan lain. Yang ini dia ada figure pendapatannya sepatutnya dilaporkan adalah 1 juta. Ini cerita bisnes. Kalau macam 1 juta. 1 juta. Dia lapor 500,000 sahaja. Dan figure itu adalah figure plug from the sky. Figure yang tidak dapat dibuktikan kesahihan. Semata sebab saya nak lapor sebab at least saya ada rekod dekat lembaga hasil. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan, dia lapor sebab dia nak minjam loan. Ada. Bukan sebab tanggungjawabnya. Itu konsep pelarian cukai itu berlaku. Okey, yang ketiga adalah memberikan maklumat ataupun jawapan palsu kepada lembaga hasil dalam negeri apabila diminta. Kita ni akan minta pembayar cukai mengemukakan beberapa maklumat. Dan bila mengemukakan maklumat tersebut, dia memberikan maklumat yang palsu kepada kita. Memberikan dokumen yang palsu, yang direka untuk membolehkan dia menuntut sesuatu pelepasan ataupun menuntut satu claim dan sebagainya. Yang seterusnya adalah dia menyediakan, menyelenggara ataupun menyediakan ataupun memberi kuasa kepada seseorang lain untuk menyediakan buku tunai ataupun buku-buku yang berkaitan dengan teks, berkaitan dengan cukai secara palsu. Kalau dia tak buat pun, dia bagi orang lain buat. Sebab dalam bisnes tuan, dalam perniagaan, businessman dia tak akan fikir tentang akaun. Betul lah? Dia berkait sales lah. Ya, dia tak kira akaun ni satu bahagian lain. Macam tuan Ustaz Syarul mahir dalam akaun. Okey. Itu bahagian tuan. Saya ni bahagian marketing, bahagian sales. Saya nak make sure jualan saya ataupun pendapatan saya tinggi. So bila dia hire someone else, orang lain untuk membuat akaun, tetapi dia monitor benda tu dan dia mahu pastikan ia adalah palsu, maka dia juga telah berada pada kategori pelarian cukai. Dan yang terakhir sekali adalah menggunakan ataupun memberikan kuasa untuk apa-apa juga tindakan penipuan dan muslihat dalam tujuan pelaporan cukai pendapatan. Ini merupakan kategori agak teknikal. Agak teknikal, dia merupakan kategori yang boleh dianggap sebagai lari daripada cukai. Okey. Dari rekod LHDN sendiri, di antara keempat kriteria ni, yang mana paling banyak sekali biasanya dilakukan oleh pelarian-pelarian cukai ni? Ini berdasarkan saya tidak sentuh tentang rekod lembaga hasil dalam negeri. Dia meliputi luar bidang kuasa saya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, sebab saya juga merupakan seorang auditor sebelum saya berada pada bidang yang sekarang, perhubungan awam. Kebanyakannya adalah catatan ataupun memberikan kenyataan atau catatan yang palsu. Itu paling banyak. Ya, paling banyak. Juga diikuti oleh yang tadilah meninggalkan pendapatan yang sepatutnya dilaporkan. Dan ini kesannya tuan-tuan dan puan-puan adalah besar sebenarnya kepada cukai. Dua benda ini. Kalau lain-lain tu mungkin kecil, dia tidak memberikan impak besar, tapi kalau kita meninggalkan pendapatan dan kesannya amat besar kepada jumlah cukai yang sepatutnya kita laporkan dan ia telah memberikan kerugian kepada pendapatan negara. Baik tuan, jadi tindakan tu kita nak bagi takut sikit dekat pelari-pelarian cukai ni, tindakan yang dikenakan, dan juga kita juga sebagai seorang awam, bagaimana kita boleh dapat kenal pasti jika dah ada kriteria yang diberi. Jadi kita sebagai orang awam, apa yang kita boleh lakukan untuk LHDN? Baik, saya nak kata kalau masyarakat Malaysia orang awam jadilah rakyat yang sangat prihatin. Prihatin dengan melaporkan. Kalau sekiranya kita sudah tahu, kita jangan bersubahat. Kalau Tuan Syarul, muka tak ada sangatlah. Muka memang tak ada masalah. Kalau ada rakan-rakan kita dah tahu memang dia adalah lari daripada cukai. Memang tak ada, memang teruk sangatlah. Kan? Tak bayar cukai langsung. Maka kita sebagai rakyat yang prihatin, kita tampil ke hadapan dengan melaporkan kepada lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Kita sangat-sangat mengalung-alungkan apa juga info daripada orang awam. Bagaimana keadaan yang kita boleh laporkan? Yang pertama sekali, pergi menghubungi bahagian perisikan lembaga hasil dalam negeri di Cyberjaya. Ataupun kalau tak nak menghubungi, terus ke email kita pelariancukai@hasil.gov.my. Ingat dia. Cukai, dia ada tau. Nampak. Kita serius, sangat-sangat serius. Ada satu email yang khas pelarian cukai. Tulislah. Tapi mesti lengkap. Ataupun menghubungi terus pegawai terbabit di jabatan di bahagian perisikan di talian 03 83138888. 4 kali 8 8888 di Cyberjaya extension. Extension terus 20601. Ini kalau tak dapat hebat saya punya KPI tu tak tahu lah. 20601 20607. Baru tadi. Okey, baik, barangkali Tuan Razak, ada di antara sahabat-sahabat kita yang kata
terjentiklah dengan apa yang disampaikan. Maksudnya yang baru, yang mungkin tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mendaftar atau melaporkan bagi membayar cukai ini, bagaimana caranya? Kalau sekiranya secara individu, sebenarnya tidak ada banyak masalah sebab kalau individu itu bekerja, bekerja di organisasi di mana-mana, makanya majikan akan memberikan notis maklumat kepada kami, kepada lembaga hasil negeri, okey, ini adalah pekerja baru di company kami dan dia memiliki pendapatan pendapatan tertentu dan kita akan kenal pasti pendapatan tersebut. Kalau ia berada pada lingkungan pendapatan yang boleh dikenakan cukai, kita akan buka fail secara automatik untuknya. Okay. Kalau tak, kita akan tunggu dahulu. Itu untuk syarikat lah. Individu. Ya. Kalau syarikat pun sama keadaannya. Laporkan pendapatan dengan mendaftar jenis perniagaan dulu. Kita ada banyak file, tuan. Ya. Ini teknikal juga. Ada OG, ada SG, ada company, ada peniaga, ada partnership. Banyak. Ada apa lagi? Ada sekarang ni liability terhad dan sebagainya. So, dia kena daftar dulu perniagaan tersebut dengan lembaga hasil dalam negeri dan dia orang kena hantar borang pada tahun-tahun yang sepatutnya mereka hantar borang. Okey tuan, saya sebenarnya ingin menjawab soalan, saya rasa satu soalan yang saya tak reveal tadi. Okay. Apa kesan dia? Secara ringkas Kesan dia kalau sekiranya kita lari cukai. Ya. Kena denda kalau sekiranya 1,000 hingga 20,000 atau penjara 3 tahun, tidak lebih. Okey. Dan sekali satu jumlah penalti khas yang bersamaan dengan 3 kali ganda jumlah cukai yang terkurang, yang dilari itu tu. 3 kali ganda. Kalau sejuta? Kalau juta, 3 juta. 3 juta. Itu yang syok tu, kami syok lah. Kalau dapat 3 juta kami syok. Okey, baik, terima kasih ucapkan kepada Tuan Rohaizat Abdul Fandi, Pegawai Perhubungan Awam LHDN Cawangan Kuala Lumpur Bandar. Terima kasih sekali lagi. Okey. Semoga dengan adanya maklumat hari ini kepada anda yang mula mungkin rasa macam nak lari cukai, berjaga-jaga, dan kita juga mengharapkan semoga pihak LHDN ini untuk terus mempertingkatkan penguasaan dari semasa ke semasa bagi dan supaya statistik yang saya baca tadi dapat kurang dari tahun ke tahun yang akan datang, insya-Allah. Dan bagi siapa yang ingin melaporkan kata pendapatan mereka kepada LHDN, hubungi saja mereka ataupun pergi ke pejabat mereka, insya-Allah segalanya akan dipermudahkan. Insya-Allah. Okey, baik Syarul, kita nak berehat lagi seketika.